Kemudian Nabi suruh kita buat persiapan untuk kemunculan dunia baru nanti adalah sebelum kiamat akan berlaku peperangan. Nabi jelaskan bahawa kita akan menghadapi satu peperangan, dan Nabi kalau sebut berlaku perang, berlakulah. Kalau disebut terjadi perang, itu terjadilah. Berapa peperangan yang akan berlaku? Kita orang Islam akan berperang sebanyak 2 peperangan. Satu peperangan ketika Dajjal keluar, dan satu peperangan ketika Nabi Isa turun. Dan kita berperang dengan Yahudi ketika itu. Peperangan ini dalam bahasa Arab dipanggil Majdaliyun. Dalam bahasa Inggeris disebutkan di dalam kitab-kitab Bible, dipanggil Armageddon. Armageddon ini peperangan yang bakal berlaku di sebuah tempat bernama Megiddo. Megiddo ni terletak di Israel. Sekarang dah jadi bawah UNESCO, heritage site, tapak warisan UNESCO. Dalam Old Testament, kalimat Megiddo ini disebut sebanyak 12 kali. Artinya orang Yahudi juga tahu satu hari esok, sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita dengan orang Yahudi pasti akan perang. Cuma tak tahu bila saja. Imam Ahmad dia meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub dalam satu hadis panjang. Nabi bacakan hadis ni semasa khutbah ketika berlaku gerhana matahari. Dalam khutbah itu Nabi bercerita tentang Dajjal. Kemudian kata Nabi, wa innahu yahsurul mu'minina fi baitil maqdis fayuzalziluna zilzalan syadida. Dajjal satu hari nanti akan mengepung orang Islam di Baitul Maqdis, maka ketika itu akan berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat. Summa yuhlikuhu Allah tabaraka wa ta'ala wa junudahu hatta inna jizmal kha'id liyunadi ya mu'min hadza yahudi ta'ala faqtuluh. Akhirnya Allah binasakan orang Yahudi dan bala tenteranya, sehingga kan orang Yahudi lari takut daripada orang Islam. Sehingga kan bila Yahudi itu bersembunyi di balik-balik dinding itu akan berbicara kepada kita, wahai orang beriman, ya mukmin, hadza yahudi, belakang kami ni ada Yahudi, ta'ala faqtulhu, mari sini bunuh mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bayangkan begitu dahsyatnya peperangan ini, sehingga kan dinding pun bercakap. Mungkin bagi hadis 1500 tahun dulu dia sebut dinding, akan datang kita tak tahulah, mungkin dalam bentuk komunikasi semboyan ke GPS, Allah. Selama 14 abad hadis ini telah menghairankan umat Islam. Sebab selama ni kita orang Islam sangat melindungi bangsa Yahudi. Kita haramkan darah mereka sebab mereka ni termasuk sebagai ahlul zimmah. Tiba-tiba bila Nabi sebut kita akan berperang dengan mereka sampai ketitisan darah terakhir, kita jadi heran. Sampai peringkat pokok, batu, dinding pun akan bocor rahsia ada Yahudi dekat mereka. Kita pun heran macam mana kita tiba-tiba jadi bergaduh dengan orang Yahudi. Teka-teki ini hanya terjawab selepas tahun 1948 apabila Yahudi ceroboh dan jajah Palestin, baru kita faham. Bunga-bunga tu dah ada. Dan tahun 1967 semakin jelas hadis ini, sebab komuniti Yahudi yang selama ini 14 abad hidup bawah perlindungan dan asuhan dan kebaikan umat Islam, tiba-tiba menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Maka tidak pelik kalau kita berperang dengan mereka. Kemudian ada hadis lain daripada Abu Hurairah, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yajtabi'ul yahudi fi wara'il hajar wasyajar. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam berperang dengan Yahudi dan membunuh mereka. Dan jika Yahudi itu bersembunyi di balik batu ataupun pokok, maka fayaqulul hajar awis syajar, maka pokok ataupun batu itu akan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi, di belakang saya ada Yahudi, fata'ala faqtulhu, mai sini bunuh dia, illal gharqat fa innahu min syajaril yahud.
kecuali kata Nabi, ada satu saja makhluk Allah yang tidak pecah rahsia Yahudi bersembunyi. Siapakah dia? Namanya pokok gharqad. Pokok gharqad ini dia adalah pokok orang Yahudi. Dia tak bocorkan rahsia. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Jihad, bab Qitalul Yahud, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Rupanya orang Yahudi, dia pun baca hadis ini. Jadi dia pun buat persiapan juga. Sebab itu pokok gharqad ini, dia pokok padang pasir. Kalau pokok gharqad ni tinggi dia dalam 1-2 meter begitu saja. Saya pernah tengok pokok gharqad ni di Sinai, di Mesir dulu, tinggi lebih kurang dalam 5 meter. Dan pokok ni kalau unta sakit, dia datang ke pokok ini dan dia makan, dia akan jadi sihat. Pokok gharqad ini, dia banyak manfaat perubatan untuk penyakit orang payah buang air, penyakit orang kena kuning, jaundice, ataupun orang kena usus besar, dia akan cari pokok gharqad. Dan disebabkan orang Israel dia percaya dengan hadis ini, hari ini Israel buat satu kempen, dia panggil Go for Green, Save the Gharqad Tree. Dia buat satu kempen penanaman 240 juta pokok gharqad di seluruh Israel. Dia tanam sebab dia tahu ini penyelamat mereka. Di Palestin sahaja orang Yahudi telah tanam 220 juta pokok gharqad. Maknanya kalau diukur nisbah penduduk Yahudi di Palestin, ada berapa? Dalam 7.509.000 penduduk. Makna secara purata 29 pokok akan lindung satu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi buat persiapan. Orang Islam tak lagi. Orang Islam nanti tak lagi, tak percaya pun. Lantak lah benda nak jadi. Dia buat persiapan. Kenapa kita akan berperang dengan mereka? Sebab Yahudi, balik kepada cerita pertama tadi, dia bersekongkol dengan Dajjal. Yang itu kita nak marah. Dajjal itu dah datang buat Dajjal dah di kampung kita. Ada pula penyokong Yahudi. Jadi orang kita ni semua darah mak kilau belakang-belakangnya. Berlawan lah, apa nak jadi-jadilah. Lawan. Cuma persiapan nak melawan tu buat ke tidak? Itu yang jangan agak pakai tanjak, pakai kerih, berlawan tak kerti. Tak boleh, berlawan tu yang mustahak. Berani itu yang mustahak. Ini yang kita nak hijrah, persiapan menuju ke dunia baru. Tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan orang Yahudi menyokong Dajjal ini banyak disebutkan dalam perbahasan para ulama. Jadi tak perlu saya huraikan sangat. Dia yang akan ikut Dajjal ni dua. Satu orang Yahudi, dan yang kedua adalah orang Syiah. Syiah dia akan ikut nama Dajjal ini nanti. Ini bukan fitnah, bukan video keluarkan dia pula ustaz ni dia mulalah dan bantai ke Syiah. Tak, kita hanya membaca hadis seperti mana yang Nabi pernah sebut, ditanya oleh sahabat dari mana Dajjal itu keluar. Dalam hadis daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, Nabi sebut, ala innahu fi bahri Syam au bahril Yaman, la bal qibalil masyriq, bal huwa min qibalil masyriq, ma huwa min qibalil masyriq ma huwa wa au ma'a biyadihi ilal masyriq. Nabi satu hari kata Fatimah, ditunjuk dengan jari dia, Dajjal itu berada di lautan Syam. Kemudian Nabi diam. Dajjal itu ada di lautan Yaman. Kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi kata, oh tidak, Dajjal datang dari timur. Nabi tunjuk lagi, Dajjal datang dari timur. Dia tunjukkan isyarat tangannya ke arah timur. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dari arah timur, dia menunjukkan ke arah Khurasan, iaitu perkampungan Yahudi Asbahan. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, kata Yaqut Al-Hamawi, Khurasan ini sebut dalam hadis. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Ad-Dajjal yakhruj min ardi bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar dari bumi arah timur yang dinamakan sebagai Khurasan. Khurasan ni Iran apa semualah, tempat-tempat di sana ni hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam satu hadis lain Nabi sebut, kata Anas bin Malik, yakhruju Dajjal min Yahudiyati Asbahan ma'ahu sab'una alfa minal Yahuda. Kata Anas, Nabi sebut
Dajjal akan keluar daripada Asbahan bersama 70,000 orang Yahudi. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Asfahan, Khurasan, semua di Iran. Bukan kita nuduh orang Syiah. Tak, memang Dajjal daripada mereka. Tapi tak boleh nak cakap ke tuan-tuan, Asfahan ni memang ada di Iran. Tapi masalah sekarang, di BKL, dia telah tukar nama sebatang jalan di Sogo, Kuala Lumpur. Tukar nama tu kepada Jalan Asfahan. Jadi kita takut esok Dajjal bukan datang pada Asbahan di Iran, datang pada Sogo je esok. Itu yang kita takut. Orang faham pula suka sangat pergi ke Sogo. Sogo saja, saya Kuala Lumpur Sogo, saya Kuala Lumpur Sogo. Dia tak nak pergi lain, Sogo tu lah. Orang kumpul demonstrasi pun Sogo juga, minat ke dia mencari Sogo, siang Sogo. Rupa Sogo tu sebelah tu namanya Jalan Asfahan. Kita takut Dajjal itu juga rupa datang pada jalan sebelah Sogo. Wallahualam, tak tahu Banyak nak diterangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini.